Hi, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, and share. La ilaha illallah. Hai, Assalamualaikum. Saya dah tak online lebih kurang 2 minggu, setengah bulan macam tu. Sebab kalau tengok video awal tu, saya selitkan yang pasal ICU tu. So 14 hari bulan 2 tu suami saya dimasukkan ke emergency sebab mengadu sakit dada, tak boleh bernafas. Tapi bukan COVID ya, sebab dia paru-paru dia penuh air, buah pinggang dia fail, and then darah dia kandungan garam tu tinggi. So dia ditidurkan 4 hari di ICU. Dan pada hari kedua ditidurkan tu dia ditebuk pada leher lah untuk buat dialisis untuk selamatkan nyawa dia lah, sebab garam dia sangat tinggi, 8. Doktor cakap boleh meninggal lah masa tu, that time. Saya masa face dia keadaan ditidurkan tu, kita macam fobia kan dengan COVID semua ni. So bila keadaan fobia tu kita macam sedih macam tu kan. So dia orang tak bagi kita tunggu dekat ICU tu, tapi saya still tunggu juga kat luar tu. Yelah, macam bila tengok suami kita ditidurkan tu, saya automatik ingat anak saya yang 2 orang tu. Seorang baru 6 tahun, seorang baru 2 tahun. Jadi macam mana tak habis fikir macam tu lah. Tapi yelah, kita reda dan saya pun berserah pada Allah, dan Alhamdulillah lah dia dah sedar sekarang ni. Cuma dia dah tak boleh bekerja, dia dah totally out, macam kena cuci buah pinggang sepenuhnya. So tapi dia macam untuk dia terima kenyataan tu susah. Dia cakap dia nak kerja lagi, tapi saya still buat kat dia pencet ilat lah. Pencet ilat tu ada yang program daripada SOSO. Kalau yang biasa dengar, untuk orang yang tak boleh bekerja, dan SOSO akan tanggung separuh daripada gaji dia lah. Biasanya macam tu lah, dengan kos cuci buah pinggang. Masalahnya cuci buah pinggang dekat Kemaman ni dah penuh. So kena ambil cuci buah pinggang di swasta. Kos di swasta cuci sahaja 4,600 satu bulan, tak termasuk ubat. Ubat suami saya satu kali cuci RM180. Jadi saya kena cadang duit per month dalam 6,000 ke 6,000, 7,000 macam tu. Jadi memang kita orang tak mampu lah. So that's why kita guna bantuan daripada pencet ilat ni dan medical board ni lah, daripada SOSO. Nasib baik, Alhamdulillah, masih ada bantuan daripada kerajaan dari segi SOSO ni lah. So macam buat masa sekarang ni, sebab pula buat masa sekarang ni memang majikan suami saya masih bayar gaji lagi. Sebab dalam tempoh sakit ni kan, jadi dalam proses permohonan pencet ilat ni dia masih bayar gaji. So saya dah kena prepare mind, kena prepare segala kemungkinan. Sebab selepas ni mungkin saya seorang je akan bekerja dalam rumah tangga saya. Dan suami saya, kalaupun dia nak bekerja, dia hanya boleh bekerja ringan, berniaga macam tu lah. Yang ringan-ringan, tak boleh berat, yang macam mungkin berniaga online macam tu. So jadi pendapatan keluarga kami tu dah kira kurang separuh daripada apa yang selama ni lah kita belanja. Lepas tu tapi yelah, suami saya dia kata still nak kerja. Dia macam kita kan dah biasa kerja. So macam tiba-tiba you jadi OKU,
means macam mana, tidak mampu, kurang upaya untuk bekerja seperti biasa. So dia macam dia ada satu rasa tidak insecure, katakan bahasa Melayu apa tidak insecure dengan diri dia. So dia kata dia nak kerja, tapi saya tak adalah push. Saya kata you try lah. Kalau you rasa macam dah tak boleh, dan kita terima je lah kadang-kadang Allah ni kan. Kita pakai pencailat tu lah. Tapi sebab yang ni saya bukan paksa dia kerja ke apa, ataupun ikut kehendak dia nak kerja, sebab mind tu dia macam satu tekanan pada mental dia. Saya tak nak macam tu. Jadi bila dia tertekan, darah dia naik lagi lah. Kesihatan dia tak okey. Sebab tu saya cakap okey lah, you try. Tapi bila dah macam tu, saya pun buat lah. Ni memang buku untuk financial saya lah. Lama dah saya buat, tapi saya akan ada syarat baru lah pada simpanan saya ni. Okay. Macam sebelum ni, budget goal saya target macam 500 untuk simpan every month dekat ASB. Tapi yang ni mungkinan takkan ada banyak ni lah lepas ni. Tapi sehingga suami saya dapat pencen ilat tu, jadi benda ni macam biasa lagi, sebab suami saya masih still bekerja sehingga pencen ilat tu diluluskan. Okay, lepas tu ni planning saya untuk dia punya time dia dapat pencen ilat nantilah. So target dia banyak ni lah, separuh daripada gaji suami saya. So yang ni yang wajib lah, sebab rumah kita beli, so dah bayar almost 2 tahun. Jadi pun rumah penting kan. Jadi yang ni kena tolak dulu rumah, api air, Astro ni saya akan buat star. Dia 100 tu banyak lah. Bulan-bulan saya ingat saya nak downgrade dia, nak jadi ambil yang biasa je. And then telefon ni untuk kami berdua perlu. So and then papers untuk anak bongsu saya. Yang ni bila dia tak kerja, saya tak hantarlah anak saya kat Taska. So amount dia RM150. Saya cover untuk susu anak bongsu saya dengan barang dapur dan tuition anak sulung saya itulah. Yang ni planning saya macam ni. So duit belanja dia tu based on macam saya guna duit gaji saya lah. Kalau dia macam dia ada nak keperluan dia ke apa ke kan, dari segi macam keperluan lain lah maksudnya. So yang ni cash stuffing saya, yang sepatutnya macam biasa tu, tapi nanti dia akan amount dia akan berbeza lah, sebab kita dah drag kita punya budget. So ni saving challenge saya, dan saya dah buat 28 minggu saving challenge saya. 100 pieces envelope, so dah 28 keping kat sini. Yang ni yang 52 minggu challenge saya. Sama juga, dah ada jalan dah. Yang ni saving challenge RM1 saya. So yang ni yang latest saya tak ada update lagi, sebab perbelanjaan bulan ni pun tinggi. Mandangkan ulang alik hospital, lepas tu belanja barang-barang dia, sebab nanti cuci air tu kita kena renovate satu bilik khas untuk dia mencuci air lah. Kita ambil cuci air sebab cuci darah dia tak sesuai untuk suami saya. Dia ada jantung, so dia tak sesuai untuk ambil cuci darah. So kita ambil cuci air. Dan kos bilik tu saya tak tahu berapa. Tapi yalah, kita usahalah. Baru ni dah baiki toilet dah, daripada toilet cangkul tu pada toilet yang duduk. So macam yalah, slow lah kita buat. So yang ni emergency fund saya, sinking fund untuk medical, yang ni untuk holiday. Dah tak mungkin dah holiday tu
lambat lah 2-3 tahun lagi pula lah. Maksudnya sebab suami saya dah keadaan macam ni, so saya tak rasa saya boleh buat pergi holiday apa. Ni medical, so duit pun ada banyak guna untuk medical akhir-akhir ni. And then yang ni untuk car maintenance saya. Kereta pun sakit sekarang ni. Hujan, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, banyak sangat dosa koknya. Okay, ni Januari punya bajet. Tak ada masalah lah. Yang ni yang based on saya punya gaji je. Ni Februari. Dan March saya tak buat lagi. Sebab mungkin hari ni, mungkin esok suami saya akan dapat gaji untuk yang bulan Februari. So saya tak tahu berapa. Tapi selama dia dapat gaji ni, dia still manage lagi lah. Dia punya tu nanti dah ada pencet ilat, barulah kita follow kita punya rules ni, dan semua perbelanjaan akan masuk dalam buku ini. Begitulah kisah hidup saya. Kenapa saya tak buat video cash stuffing 2 minggu ni. Sangat tak sempat. Ni pun ulang alik hospital lagi. Sebab dia akan operate pada 27 Mac di Hospital Terengganu. Jadi 25 tu dia kena masuk ward dah kat sini, kat Kemaman ni. So ni saya pun tengah prepare duit untuk ni lah, next punya medication dia pula ni. Setakat ni bantuan tu tak ada lagi lah. Sebab pergi pejabat Maidam pun diorang tak boleh nak bantu. Diorang kata kalau dari segi perubatan tu, doktor yang buat semua tu, surat-surat semua. So selebihnya saya akan tunggulah bantuan SOCSO ni dululah. Yang tu, tapi alhamdulillah lah, at least ada sesuatu jugalah. Ni ada hikmah di sebalik kesusahan ni, insyaAllah. So saya minta doa daripada anda semua. Semoga urusan saya dipermudahkan. Dan ni sebenarnya antara contoh lah. Sebab at least bila saya start menyimpan ni kan, saya jadi macam tak adalah sempit sangat bila suami saya sakit ni. Bukan maksud saya senang, tapi saya macam untuk emergency saya tu, saya boleh guna lagi duit yang saya simpan ni. Untuk masa terdekat ni masih boleh bernafas, masih boleh survive lagi. Sebab masih ada simpanan sikit-sikit kan. Tapi benda ni memang memerlukan bantuan daripada SOCSO semua ni lah. Sebab dia bukannya untuk sebulan 2, dia untuk seumur hidup. Jadi memang bantuan dari segi SOCSO ni memang sangat perlulah. Yang tu je lah. Saya cuma bagi yang ada masalah yang serupa dengan saya, mungkin mereka akan faham lah keadaan ni. Tapi saya akan terus menyimpan dan tetap akan menyimpan. Walaupun nilai dia kecil, dah tak macam sebelum ni. Okay, kita menyimpan nilai yang kecil tapi janji menyimpan. Sebab bila emergency tak ada orang yang boleh tolong. Sebab sekarang ni semua orang susah kan. Semua orang ada masalah. So kita kena survive dengan cara kita lah. Apa yang kita ada. Macam tu. Okay. Kita menyimpan sama-sama. Saya mengajak anda semua kita menyimpan sama-sama. Dan jangan pernah berhenti menyimpan untuk masa depan anda. Okay. Bye.